Didik TV KPM. Cikgu, tadi cikgu dah terangkan bahagian A, bahagian B kepada murid-murid. Dan pastinya kalau kita sebut bahagian C ni cikgu adalah bahagian yang paling ditakuti. Sebab katanya bahagian C ni seolah-olah kita main game cikgu, permainan video game tu, makin tinggi level dia, makin susah. Betul ke cikgu? Kalau main game tu macam itulah, makin naik level makin susah. Tapi untuk bahagian C, perniagaan kertas 2 ni sebenarnya senang dia. Inilah bahagian yang paling mudah untuk calon-calon murid-murid skor. Kenapa? Sebab ini adalah soalan berbentuk stimulus. Dia dah bagi dah pun teks di situ dan sebenarnya ada clue, ada petunjuk di situ. Nanti cikgu akan ajarkan tips dan teknik dia, kaedah dia bagaimana untuk kita tulis jawapan berdasarkan clue-clue yang telah diberikan. Okey, kita tengok bahagian C. Bahagian C ni aras rendah ada, aras sederhana dah ada dan juga aras tinggi pun ada. Okey, baik. Okey, yang ni dia nak minta untuk pelajar, untuk murid terangkan kalau situasi A berlaku, apa yang perlu kita buat? Jika B berlaku, apa yang kita perlu buat? Dan kalau tak jadi situasi C berlaku, apa yang kita perlu aplikasikan, apa yang kita perlu buat. Okey. Kemudian dia pengetahuan, pemahaman, aplikasi, markah pecahan soalan, bukan lebih, nak kata lebih besar tak juga, lebih kecil pun tidak juga. Jom kita tengoklah macam mana dia. Okey. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian C. Okey, contoh soalan bahagian C. Cara dia apabila cikgu ada teknik sikit Maria. Macam ni, ini adalah contoh soalan. Contoh soalan yang lepas-lepas, contoh soalan peperiksaan yang lepas. Apabila cikgu selalu bagi tahu dekat anak murid cikgu, apabila dapat soalan bahagian C, baca menggunakan pembaris. Sebenarnya Karya, anak murid cikgu dah biasakan mereka suruh baca menggunakan pembaris. Tak kisahlah kertas 1, kertas 2, bahagian A, bahagian B, semuanya perlu baca menggunakan pembaris. Kenapa tahu? Untuk mengelakkan daripada kita tertinggal fakta-fakta, info-info penting yang ada dalam soalan. Jadi, apabila kamu dapat soalan bahagian C ini, bentuk soalannya begini. Bentuk soalannya begini. Yang pertama, baca daripada hujung sebelah kanan, baca sampailah hujung sebelah kiri sampai habis, sampai kertas peperiksaan tamat. Baca sekali imbas dan baca menggunakan pembaris. Macam mana baca menggunakan pembaris? Macam ni cara dia. Okey, bacalah baris demi baris, ayat demi ayat. Begini. Untuk apa tadi cikgu bagi tahu? Untuk mengelakkan daripada kita tertinggal info-info penting. Okey, jom kita tengok dekat paparan skrin. Paparan skrin ni, jom kita baca sama-sama dengan cikgu. Boleh cikgu. Okey, jom kita tengok. Maya Furniture Industri Sendirian Berhad adalah syarikat pembuatan perabot berasaskan tempahan khas yang beroperasi di Banting, Selangor. Syarikat ini diuruskan oleh Encik Afiq sebagai pengurus besar dan isterinya Puan Maya sebagai pengurus operasi. Baru-baru ini, pihak syarikat membeli 2 buah mesin berteknologi tinggi. Namun begitu, mesin-mesin ini tidak dapat digunakan secara optimum kerana para pekerja masih belum mahir mengendalikannya. Encik Afiq meminta pengurus sumber manusia mengatasi masalah tersebut. Perenggan kedua, selepas 10 tahun beroperasi, Encik Afiq berhasrat untuk mengembangkan perniagaan dengan membuka kedai perabot untuk menjual sendiri produk siap mereka kepada orang ramai. Cadangan ini dibantah oleh Puan Maya kerana bimbang jika kilang mereka tidak mampu mencapai kapasiti pengeluaran yang dikehendaki serta modal yang tidak mencukupi. Bagi mencapai hasrat tersebut, Encik Afiq tetap mengambil keputusan untuk merealisasikan visi syarikatnya iaitu menjadi sebuah syarikat yang berjaya di Malaysia dalam pembuatan perabot dan mampu bersaing di pasaran yang mencabar. Okey, perenggan yang seterusnya. Sehubungan itu, Encik Afiq telah mengarahkan pengurus keuangan
untuk mengemukakan maklumat penyata keuangan syarikat bagi tahun 2018 dan 2019 kepadanya. Pengurus keuangan telah menyediakan analisis keuangan seperti berikut. Nisbah untung, peratusan margin untung bersih 2018 7.5%, 2019 9.8%. Peratus pulangan atas modal 6.45% bagi tahun 2018 dan 7.12% bagi tahun 2019. Perenggan yang terakhir, Encik Afiq berpuas hati dengan maklumat tersebut. Beliau telah meminta pengurus pemasaran dan jualan menjalankan kajian untuk memilih lokasi yang sesuai bagi membuka kedai perabot tersebut. Sehubungan dengan itu, 2 lokasi telah dicadangkan kepada Encik Afiq. Okey, tengok dia ada bagi lokasi. Dia ada bagi lokasi. Perhatikan betul-betul setiap gambar yang diberikan. Okey, lokasi yang pertama Jenjarum, Kuala Langat. Okey, tengok betul-betul Jenjarum. Okey, Kuala Langat, jarak dari kilang 17 km, sewa kedai RM3,000 sebulan. Ini adalah lokasi cadangannya. Ada rumah kedai di sini. Ada pasar raya, ada rumah kedai lagi, ada taman perumahan. Okey, kemudian tengok lokasi kedua pula. Lokasi kedua ni Bandar Bukit Tinggi Kelang. Jarak dia 38 km, sewa kedai RM5,000 sebulan. Di mana cadangan lokasi dia? Ada di sini. Ni cadangan lokasi. Dekat dengan rumah kedai, ada juga pasar raya, ada klinik, ada rumah kedai. Perhatikan gambar ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Sebab setiap gambar ada cluenya di situ. Encik Afiq sedar lokasi yang strategik adalah penting untuk memastikan Maya Furniture Industri Sdn Bhd terus bersaing dalam industri pengeluaran perabot tempatan. Berdasarkan kes di atas, jawab soalan berikut. Okey, sebab tu tadi nampak tak cikgu sendiri pun baca menggunakan pembaris. Baris demi baris, ayat demi ayat, satu persatu. Okey, jadi jom kita tengok soalan yang pertama. Ada 5 soalan di sini. A, B, C, D dan E. Okey, kita tengok sekiranya anda adalah pengurus sumber manusia, jelaskan tindakan yang akan anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, jelaskan tindakan yang akan anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, baiklah anak-anak murid cikgu. Bila tiba soalan ni, dia akan macam, alah cikgu, saya nak ambil jawapan dekat mana? Saya nak cari jawapan macam mana? Cikgu cakap ada clue, ada apa semua, tapi kat mana? Okey, begini caranya. Okey, kalau kita tengok soalan-soalan yang sebelum ni, soalan yang pertama, jawapannya biasanya berada di perenggan yang paling atas. Jadi kamu tengoklah, mengatasi masalah, tengok cerita pasal mengatasi masalah ni tadi berada di perenggan yang pertama tadi. Sebab itulah cikgu minta anak murid cikgu menggunakan formula GARUTU. Unik kan formula dia? GARUTU. Okey, apa dia? Ga untuk garis, ru untuk rungkai, tu untuk tulis. Tulis apa? Tulis jawapan. Okey, ingat formula ni? GARUTU, garis, rungkai dan tulis. Okay, kita pergi balik bahagian A tadi. Tadi cikgu dah bagi tahu soalan soalan yang lepas-lepas kalau kita tengok soalan nombor 1, jawapan dia dekat perenggan yang paling atas. Kita tengok kat perenggan yang paling atas. Kemudian soalan nombor 2, perenggan yang berikutnya. Ketiga, keempat, seterusnya. Okey, tadi cikgu cakap garis kan? Okey, Ria tengok dekat sini cerita pasal jelaskan tindakan yang akan anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Cerita pasal mengatasi masalah ni berada di perenggan yang pertama tadi tu, tengok. Cikgu dah highlight kan dah dekat sini 1A. Jawapan dia di sini. Jadi tadi cikgu bagi tahu formula dia adalah GARUTU. Garis. Garis ini mengatasi masalah. Ini cerita pasal mengatasi masalah. Rungkai. Rungkaikan perkataan ayat-ayat yang ada di sini
olah dia, jadikan dia sebagai jawapan. Tulislah jawapan kamu di dalam buku jawapan. Jadi ingat formula yang cikgu beritahu tadi. Okey. Cerita dekat sini, mesin tidak dapat digunakan secara optimum kerana pekerja masih belum mahir mengendalikannya. Encik Afiq minta pengurus sumber manusia mengatasi masalah tersebut. Pengurus sumber manusia atasi masalah tersebut. Nampak? Ini kuasa pembaris dan garis Ria sebenarnya. Kita dah nampak dah clue dia dekat situ dan kita dah tahu dah pun apa jawapan dia. Okey. Yang pertama, seperti biasa, jangan lupa tulis ayat pemula ataupun kepala ayat. Tindakan yang boleh dilakukan oleh pengurus sumber manusia ialah melatih pekerja mengendalikan mesin baru. Tadi kan dia cerita pekerja-pekerja tak pandai gunakan mesin, jadi kita latih mereka. Okay, kemudian rancang latihan untuk meningkatkan kemahiran. Memastikan pekerja menggunakan mesin secara optimum, meningkatkan kecekapan penggunaan mesin dan menyertai ataupun mengikuti latihan industri di syarikat lain. Okey, seterusnya kita gunakan, betul tak formula cikgu ni boleh gunakan untuk yang bahagian B pula. Okey, kita tengok pula bahagian B. Anda berpendapat Encik Afiq telah mengambil keputusan yang tepat. Kemukakan alasan anda. Okey, kita tengok Encik Afiq telah mengambil keputusan yang tepat. Cerita pasal keputusan yang dilakukan oleh Encik Afiq ni berada di perenggan yang kedua. Okey, tengok dekat sini. Encik Afiq, cikgu dah highlightkan dah dekat sini. Okey, kalau tengok dalam skrin kamu, Encik Afiq telah mengambil keputusan. Ini dia, telah mengambil keputusan untuk merealisasikan visi syarikatnya, iaitu menjadi sebuah syarikat yang berjaya di Malaysia dalam pembuatan perabot dan mampu bersaing di pasaran yang mencabar. Okey, nampak tak ni relate kan? Ni mengambil keputusan, ini pun ada cerita pasal mengambil keputusan 4 markah. Okey, jadi kemukakan alasan anda. Mengambil keputusan yang tepat kerana apa? Untuk mencapai visi syarikat. Kat mana tadi Ria cikgu dapat? Daripada sini. Merealisasikan visi. Itu tadi cikgu cakap, rungkaikan ayat ini. Garis, rungkai, kemudian tulis. Okey, inilah dia ayat, jawapannya. Dan kita tengok pula bahagian C. Mengapakah pengurus keuangan perlu mengemukakan maklumat tersebut kepada Encik Afiq 3 markah? 3 markah, 3 isi jawapan yang kita perlu tulis. Okey, cerita pasal pengurus keuangan nak kemukakan maklumat ni dekat mana? Perenggan bawah dia tadi. Ingat tak tadi Ria? Kita baca sama-sama tadi. Encik Afiq telah mengarahkan pengurus keuangan untuk mengemukakan. Nampak? Sama tak? Sama, cikgu. Sama kan? Jadi apa yang kita perlu buat? Pertama tadi garis. Yang kedua kita rungkaikan. Rungkaikan apa yang ada dekat sini. Dan kita tulis. Rungkaikan ayat yang ada di sini. Kemudian kita tulis jawapan dia. Pengurusan keuangan perlu mengemukakan maklumat tersebut kepada Encik Afiq kerana, ingatan lagi sekali untuk anak murid cikgu, jangan lupa untuk menulis ayat pemula ataupun kepala ayat. Tujuan dia untuk mengelakkan daripada kamu dikenakan penalti. Dan jawapan kamu mestilah dikaitkan dengan cerita kita, kajian kes tersebut. Okay, menilai prestasi perniagaan, membuat keputusan dengan tepat, membandingkan keuntungan atau kerugian dan merancang pengagihan sumber. Okey, next, seterusnya kita tengok pula jelaskan perbandingan nisbah untung. Satu lagi yang Ria, sebenarnya anak murid kita takut bila tengok je perkataan nisbah untung ni, dia dah alah kalkulator nak kira kat mana apa semua, dia dah takut dah. Sebenarnya kita tengok dekat sini je. Tak perlu kira pun wahai anak murid cikgu. Soalan dalam buku soalan tu dia dah siap tolong kirakan dah untuk kamu. Kamu tinggal ambil sahaja dan jadikan dia sebagai jawapan. Jadi bagaimana cara penulisan jawapannya? Okey, peratusan margin untung bersih menunjukkan peningkatan lebih baik. Yang ini dari 7.5% tahun 2018 kepada 9.8% pada tahun 2019. Kat mana Ria cikgu dapat jawapan ni? Ada ke cikgu tekan kalkulator? Tak ada, cikgu. Tak ada kan? Cikgu dapat daripada sini. Cikgu ambil semula, jadikan dia sebagai jawapan. Inilah yang dikatakan rungkai, olah balik ayat ini.
Okey. Kemudian meningkat sebanyak 2.3%. Ini dari mana cikgu dapat ya? Hasil tolak ini dan ini. Okey. Peratusan pulangan atas modal menunjukkan peningkatan dari 6.5% ke 7.2%. Dari mana cikgu dapat? Daripada teks tadi tu. Okey, kita tengok yang terakhir. Jika anda adalah Encik Afiq, pilih lokasi yang sesuai. Kita tengok tadi lokasi 1 dan 2. Perhatikan betul-betul. Tengok betul-betul gambar ni. Buka mata besar-besar. Jawapan semua ada di sini. Okey, kita tengok lokasi 1. Lebih hampir dengan kilang. Kos pengangkutan kurang. Sewa kedai 3,000. Dari mana cikgu dapat? Daripada teks tadi. Okey, tempat kunjungan ramai kerana ada 2 buah pasaraya. Daripada mana cikgu dapat clue dia? Daripada pelan teks itu tadi. Kemudian kemudahan infrastruktur yang lebih baik, lokasi 2 lebih sesak. Sebab apa tadi dia kata lokasi 2 lebih sesak? Sebab dia berada di Jenjarong Kuala Langat berdasarkan gambar yang diberikan tadi. Okey, katakanlah cikgu, saya rasa lokasi 2 tulis terpulang. Sebab jika anda adalah Encik Afiq. Bukannya cikgu jika anda. Jadi kalau nak tulis jawapan 2 pun tak ada masalah. Lokasi 2 terletak di Kelang, terdapat banyak kemudahan, banyak pusat membeli belah, prospek lebih luas dan terdapat banyak taman perumahan. Semuanya cikgu ambil dalam teks ini tadi. Baiklah, kalau kita tengok kebanyakan jawapan berada pada teks cikgu. Ya, Jadi betul, murid-murid jangan cari jawapan luar daripada teks, baca teks betul-betul. Okey cikgu, nampak gaya kita kesentukan masa dan mungkin ucapan terakhir cikgu kepada para murid-murid kita yang akan mendirikan SPM insya-Allah untuk mata pelajaran perniagaan kertas 2 pada hari Rabu 16 Mac 2022. Silakan cikgu. Okey, kepada semua anak murid cikgu, kepada semua calon-calon SPM, cikgu selalu beritahu kepada anak murid cikgu, okey, yang pertama, penat akan hilang, manfaat kekal selama-lamanya. Maksudnya apa? Kamu penat sekarang belajar tau. Letihnya semua subjek yang kamu ambil kamu kena belajar. Tapi jangan risau. Penat tu akan habis setelah kamu selesai jawab exam. Manfaatnya kekal selama-lamanya. Maksudnya apa? Bila keputusan SPM keluar, dalam kertas tercatat mata pelajaran perniagaan kamu dapat A, itulah manfaat yang kekal selama-lamanya. Kamu boleh cerita dengan satu Malaysia, saya dapat A untuk mata pelajaran perniagaan. Dan mata pelajaran perniagaan ini adalah mata pelajaran yang mana perniagaan menjamin masa depan anda. Inilah satu-satunya mata pelajaran yang best, yang menarik, kita boleh jangkakan pendapatan kita. Didik TV KPM